Tengok ini. China baru sahaja umumkan satu projek yang boleh ubah total peta perdagangan dunia. Dan Malaysia? Kita mungkin jadi mangsa terbesar. Hari ini saya nak tunjuk kenapa Selat Melaka yang kita banggakan selama ini mungkin akan kehilangan kuasanya dan apa yang boleh berlaku kepada ekonomi kita. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak minta tolong sikit. Ramai yang tonton tapi tak subscribe. Kalau video ini beri value kepada anda, tekan butang subscribe tu. Bantu channel ini berkembang supaya lebih ramai Malaysian dapat info penting macam ni. Kita sama-sama belajar, sama-sama maju. Assalamualaikum dan jom kita teruskan. Selat Melaka. 3 perkataan yang Malaysia sebut dengan penuh bangga. Laluan air paling sibuk di dunia. Setiap tahun, lebih daripada 94,000 kapal lalu sini. Itu bermakna setiap hari ada lebih 250 kapal rentas Selat Melaka. Bayangkan, sepertiga daripada semua perdagangan maritim global melalui perairan kita. Minyak dari Timur Tengah ke China, melalui Selat Melaka. Barangan dari Eropah ke Asia Tenggara, melalui Selat Melaka. Ini bukan sekadar laluan air biasa, ini adalah urat nadi ekonomi global. Dan Malaysia, kita duduk tepat di tengah-tengah semua tu. Tapi sekarang ada masalah besar. China dah mula rancang alternatif. Dan alternatif ini bukan main-main. Anda pernah dengar pasal Krakenal? Ini projek gila yang China dah lama impikan. Terusan sepanjang 102 km yang akan memotong terus menerusi Thailand. Dari Laut Andaman terus ke Teluk Thailand. Kalau projek ini jadi, kapal-kapal tak perlu lagi pusing turun Selat Melaka. Mereka boleh terus potong jalan melalui Thailand. Jimat masa, jimat kos. Jimat segala-galanya. Kos pembinaan? Dianggarkan sekitar 28 bilion dolar Amerika. Ya, Anda dengar betul. 28 bilion. Tapi untuk China, ini bukan masalah. Mereka dah buktikan dengan projek-projek gergasi lain. 3 Gorges Dam, 37 bilion dolar. Hong Kong Zhuhai Macau Bridge, 20 bilion dolar. China ada rekod buat projek-projek impossible jadi kenyataan. Dan kenapa China nak buat ni? Sebab Selat Melaka adalah kelemahan terbesar mereka. Cuba fikir macam ni. Anda ada perniagaan besar. Setiap hari Anda kena hantar barang bernilai jutaan ringgit. Tapi semua barang tu kena melalui satu jalan saja. Satu jalan yang sempit. Satu jalan yang boleh disekat bila-bila masa. Anda selesa ke? Tentu tak kan? Ini exactly masalah China sekarang. 80% import minyak China melalui Selat Melaka. 80%. Kalau berlaku apa-apa kat Selat Melaka, ekonomi China boleh lumpuh dalam masa beberapa minggu sahaja. Mereka panggil ini Melaka Dilemma. Dan China dah lama cari jalan nak selesaikan dilema ni. Tapi Krakenal bukan satu-satunya ancaman. Ada lagi. China dah bina pelabuhan gergasi di Gwadar, Pakistan. Pelabuhan deep water yang boleh terima kapal-kapal terbesar di dunia. Dari Gwadar, mereka bina landasan kereta api terus ke China. Ini namanya China-Pakistan Economic Corridor atau CPEC. Nilai projek? 62 bilion dolar. Dengan laluan ni, kapal dari Timur Tengah boleh singgah Gwadar, turun barang, dan barang tu terus dihantar ke China melalui darat. Tak perlu langsung melalui Selat Melaka. Dan itu belum kira projek Belt and Road Initiative yang lain. Myanmar ada Kiauk Piu Port. Bangladesh ada Chittagong. Sri Lanka ada Hambantota. Semua pelabuhan ni China yang bina atau upgrade. Semua pelabuhan ni boleh jadi alternatif kepada Selat Melaka. Sekarang soalan penting. Apa akan jadi pada Malaysia? Mari kita tengok fakta. Port Klang adalah pelabuhan ke-12 terbesar di dunia. Tahun 2023, Port Klang kendalikan 13.9 juta TEU. TEU tu 20 Foot Equivalent Unit, cara industri ukur kontena. Port of Tanjung Pelepas di Johor pula kendalikan 11.5 juta TEU. Kedua-dua pelabuhan ni sangat bergantung pada trafik dari Selat Melaka.
Industri maritim menyumbang hampir 40% kepada KDNK Malaysia. 40%! Ini termasuk perkhidmatan pelabuhan, pembaikan kapal, bekalan minyak untuk kapal dan pelbagai perkhidmatan lain. Kalau trafik Selat Melaka turun separuh saja, ekonomi Malaysia akan terjejas teruk. Berapa ramai rakyat Malaysia yang cari makan dari industri ni? Lebih 200,000 orang bekerja secara langsung dalam industri maritim dan pelabuhan. Belum kira lagi yang kerja dalam industri berkaitan. Pemandu lori, operator gudang, syarikat logistik, ejen perkapalan, restoran dan hotel untuk pelayar. Kalau dikira semua, mungkin lebih 1 juta rakyat Malaysia bergantung pada aktiviti di Selat Melaka. Dan cukai? Kerajaan Malaysia kutip berbilion ringgit setiap tahun dari aktiviti maritim. Port duties, licensing fees, corporate tax dari syarikat perkapalan, personal income tax dari pekerja. Kalau semua ni berkurangan, macam mana kerajaan nak ganti hasil ni? Tapi tunggu dulu, jangan panik total lagi. Ada beberapa fakta yang perlu anda tahu. Kerak Kanal masih belum dapat green light dari kerajaan Thailand. Kenapa? Sebab projek ni akan potong Thailand kepada 2 bahagian. Bahagian selatan Thailand yang majoritinya Muslim akan terpisah dari bahagian utara. Isu keselamatan, isu politik, isu sosial. Semua ni buat kerajaan Thailand fikir beribu kali sebelum bagi lampu hijau. Dan dari segi ekonomi pun ada masalah. Siapa nak bayar 28 bilion dolar tu? China boleh je bayar, tapi mereka nak apa sebagai balasan? Kawalan ke atas terusan tu? Sebahagian besar hasil dari tol? Thailand mesti fikir panjang tentang kedaulatan negara mereka. Lagipun, Selat Melaka ada kelebihan yang sangat susah nak diganti. Lokasi. Malaysia terletat tepat di tengah-tengah laluan perdagangan Asia. Singapura pula dah establish sebagai hub maritim dan kewangan terbesar di rantau ni. Ekosistem yang dah terbina selama puluhan tahun. Kepakaran, infrastruktur, sambungan ke seluruh dunia. Ini semua bukan boleh bina dalam sekelip mata. Kos pun satu hal. Walaupun Kerak Kanal boleh jimat masa sekitar 2 hingga 3 hari untuk sesetengah laluan, kos tol terusan tu mungkin lebih mahal dari jimat bahan api. Panama Canal dan Suez Canal pun hadap masalah sama. Kadang-kadang lebih murah pusing jauh sikit daripada bayar tol yang mahal. Dan jangan lupa pasal kedalaman air. Selat Melaka pada bahagian paling cetek adalah 25 meter. Ini dah cukup untuk kebanyakan kapal. Tapi Kerak Kanal perlu buat lebih dalam lagi untuk tarik kapal-kapal besar. Kos pembinaan akan naik. Kos penyelenggaraan pun akan naik. Tapi Malaysia tak boleh duduk goyang kaki je. Negara-negara lain dah mula bertindak. Singapura terus upgrade Tuas Megaport. Projek bernilai 20 bilion dolar Singapura yang siap sepenuhnya tahun 2040 nanti. Pelabuhan ni akan jadi yang terbesar di dunia dengan kapasiti 65 juta TEU setahun. Vietnam pula upgrade pelabuhan Chai Map. Indonesia fokus pada Kuala Tanjung di Sumatera. Semua orang nak piece of the pie. Malaysia perlu buat apa? Beberapa perkara penting. Pertama, upgrade infrastruktur. Port Klang dan Tanjung Pelepas perlu terus dipermodenkan. Automation, teknologi terkini, green technology, buat pelabuhan kita paling efisien dan mesra alam di rantau ni. Bila kos operasi rendah, kita boleh tawar harga kompetitif. Kedua, pelbagaikan ekonomi. Jangan letak semua telur dalam satu bakul. Ya, industri maritim penting, tapi kita kena kembangkan sektor lain juga. Teknologi, pembuatan, perkhidmatan, supaya kalau satu sektor terjejas, yang lain boleh bantu stabilkan ekonomi. Ketiga, tingkatkan value-added services. Jangan jadi tempat singgah je. Buat Malaysia jadi tempat yang kapal-kapal wajib singgah. Perkhidmatan pembaikan kapal terbaik. Bunker fuel dengan harga kompetitif. Kemudahan stor dan gudang. Perkhidmatan logistik canggih. Financial services untuk industri maritim. Buat ekosistem yang lengkap. Keempat, kerjasama serantau. Malaysia, Singapura, Indonesia. Kita kongsi Selat Melaka.
Kerjasama lagi erat untuk jaga keselamatan, untuk promosi, untuk pastikan Selat Melaka kekal sebagai pilihan terbaik untuk shipping lines. Dan yang paling penting, Malaysia kena involve dalam projek-projek China juga. Belt and Road Initiative tu bukan sekadar ancaman, ia juga peluang. Malaysia dah dapat beberapa projek BRI, East Coast Rail Link, Bandar Malaysia, Malacca Gateway. Kita kena pastikan projek-projek ni berjaya dan beri manfaat maksimum pada rakyat Malaysia. Bila kita jadi partner penting China, mereka tak akan mudah nak tinggalkan kita. Realiti adalah dunia berubah. China makin kuat. India pun makin kuat. Pusat graviti ekonomi dunia bergerak ke Asia. Ini bukan masa untuk takut. Ini masa untuk bertindak bijak. Selat Melaka dah jadi tulang belakang ekonomi Malaysia selama beratus tahun. Dari zaman Kesultanan Melaka lagi, laluan air ni bagi kekayaan pada negara kita. Tapi zaman berubah. Teknologi berubah. Geopolitik berubah. Malaysia mesti berubah sekali. Adakah Selat Melaka akan kehilangan kepentingannya sepenuhnya? Mungkin tidak dalam masa terdekat. Trafik masih akan ada. Tapi adakah ia akan kekal dominan macam sekarang? Itu soalan yang kita semua kena tanya. Yang pasti, Malaysia tak boleh ambil mudah. Kita duduk di lokasi strategik. Tapi lokasi strategik sahaja tak cukup. Kita perlu strategi yang betul. Pelaburan yang betul, kerjasama yang betul. Dan yang paling penting, action sekarang sebelum terlambat. Jadi, apa kesimpulannya? 3 perkara utama. 1. Ancaman pada Selat Melaka adalah nyata, tapi belum imminent. 2. Malaysia ada masa untuk bertindak, tapi masa tu terhad. 3. Dengan strategi betul, Malaysia boleh bukan sahaja survive, tapi thrive dalam era baru ni. Kalau anda rasa info ni penting, share dengan kawan-kawan. Komen apa pendapat anda. Dan subscribe untuk lebih banyak analisis mendalam tentang isu-isu yang affect Malaysia. Kita semua perlu faham apa yang berlaku supaya kita boleh buat keputusan yang lebih baik untuk masa depan. Terima kasih kerana menonton sampai habis.